Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah subscribe di dalam channel saya. Bagi yang belum subscribe, saya mohon minta tolong tekanlah butang subscribe supaya saya dapat membuat konten yang lebih berkualiti dan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang seterusnya. Okey, Rafizi Ramli. Sebenarnya bagi saya, pendapat saya, Rafizi Ramli patut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Rafizi Ramli memang paling layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Pertama, saya fikir salah satu sebab kebangkitan semula Pakatan Harapan di dalam PRU kali ini, saya fikir kebangkitan semula Pakatan Harapan pada PRU kali ini kerana adanya Rafizi Ramli, kerana kembalinya Rafizi Ramli di kancah politik setelah beliau mengumumkan berehat di dalam kancah politik. Tapi selepas beliau timbul semula, bersuara semula di dalam Pakatan Harapan, ternyata kebangkitan yang tidak dapat dibendung berlaku di dalam Pakatan Harapan. Seterusnya, dia patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia adalah pakar ekonomi forensik account, dan dia juga adalah damage controller yang sangat bagus. Dia adalah damage controller yang sangat bagus pada pendapat saya. Dia sepatutnya menjadi pembantu kepada Anwar Ibrahim yang sangat efektif. Lagi pula, beliau juga boleh menjadi calon Perdana Menteri seterusnya. Beliau masih muda, masih boleh lagi banyak dia lakukan untuk negara Malaysia yang tercinta. Lagi pula, dia pula boleh membentuk pemimpin baru, generasi muda, kerana dia ada kredibiliti untuk membentuk grooming pemimpin baru. Seterusnya, Rafizi adalah ahli politik yang paling bersih sekarang ini. Yang paling bersih, yang paling berintegriti, yang paling tak ada masalah di dalam integriti kewangan. Jadi saya fikir Rafizi patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Apa pula pendapat kamu? Dia patut jadi timbalan Perdana Menteri, dan juga dia patut jadi timbalan Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan atau Menteri Ekonomi baru ngam. Saya fikir tidak ada orang lain yang lebih sesuai daripada Rafizi. Walaupun Barisan Nasional memiliki kerusi yang banyak di dalam kerajaan perpaduan ini, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jumlah kerusi parlimen tidak menggambarkan dia akan tidak semestinya menjamin dia dapat jawatan di dalam kabinet menteri. Ini baru betul. Okey. Kejap ya, saya beli kuih dulu, nanti saya bercakap balik. Jadi Anwar kata, Perdana Menteri kata, tak semestinya hierarki dia di dalam parti politik itu ada. Tak semestinya dia pun pula diberikan keutamaan untuk berada di dalam kabinet. Jadi ramai orang duk kata patut Tok Matasan ataupun Zahid Hamidi
jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi tak semestinya mereka, kerana belum tentu mereka ada kelayakan dan keperluan. Chemistry yang bagus lah, bilang dengan Anwar. Begitulah bah. Tak semestinya mereka ada chemistry, ada keserasian dengan Anwar Ibrahim. Jadi pada pendapat saya, Rafizi lah yang terbaik. Rafizi lah yang terbaik untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Sila tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Ya, jap lagi lama aku nak pergi memancing ni. Aku mau pergi memancing dulu, mancing arwan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih kepada kamu yang sudah subscribe di dalam channel saya. Bagi yang belum subscribe, saya mohon minta tolong tekanlah butang subscribe supaya saya dapat membuat konten yang lebih berkualiti dan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang seterusnya. Okey, Rafizi Ramli. Sebenarnya bagi saya, pendapat saya, Rafizi Ramli patut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Rafizi Ramli memang paling layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Pertama, saya fikir salah satu sebab kebangkitan semula Pakatan Harapan di dalam PRU kali ini, saya fikir kebangkitan semula Pakatan Harapan pada PRU kali ini kerana adanya Rafizi Ramli, kerana kembalinya Rafizi Ramli di kancah politik setelah beliau mengumumkan berehat di dalam kancah politik. Tapi selepas beliau timbul semula, bersuara semula di dalam Pakatan Harapan, ternyata kebangkitan yang tidak dapat dibendung berlaku di dalam Pakatan Harapan. Seterusnya, dia patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia adalah pakar ekonomi forensik account, dan dia juga adalah damage controller yang sangat bagus. Dia adalah damage controller yang sangat bagus pada pendapat saya. Dia sepatutnya menjadi pembantu kepada Anwar Ibrahim yang sangat efektif. Lagi pula, beliau juga boleh menjadi calon Perdana Menteri seterusnya. Beliau masih muda, masih boleh lagi banyak dia lakukan untuk negara Malaysia yang tercinta. Lagi pula, dia pula boleh membentuk pemimpin baru, generasi muda, kerana dia ada kredibiliti untuk membentuk grooming pemimpin baru. Seterusnya, Rafizi adalah ahli politik yang paling bersih sekarang ini. Yang paling bersih, yang paling berintegriti, yang paling tak ada masalah di dalam integriti keuangan. Jadi saya fikir Rafizi patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Apa pula pendapat kamu? Dia patut jadi timbalan Perdana Menteri, dan juga dia patut jadi timbalan Perdana Menteri yang merangkap Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi baru ngam. Saya fikir tidak ada orang lain yang lebih sesuai daripada Rafizi. Walaupun Barisan Nasional memiliki kerusi yang banyak di dalam kerajaan perpaduan ini, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, jumlah kerusi parlimen tidak menggambarkan dia akan tidak semestinya menjamin dia dapat jawatan di dalam kabinet menteri. Ini baru betul. Okey. Kejap ya, saya beli kuih dulu, nanti saya bercakap balik.
Jadi Anwar kata, Perdana Menteri kata, tak semestinya hierarki dia di dalam parti politik itu ada. Tak semestinya dia pun pula diberikan keutamaan untuk berada di dalam kabinet. Jadi ramai orang duk kata patut Tok Matasan ataupun Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Tapi tak semestinya mereka, kerana belum tentu mereka ada kelayakan dan keperluan. Chemistry yang bagus lah, bilang dengan Anwar. Begitulah bah. Tak semestinya mereka ada chemistry, ada keserasian dengan Anwar Ibrahim. Jadi pada pendapat saya, Rafizi lah yang terbaik. Rafizi lah yang terbaik untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Sila tinggalkan komen kamu dan Yunadi. Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Sekejap lagi, lama aku nak pergi memancing ni. Aku mau pergi memancing dulu, mancing arwan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.